Saya nak ke slot yang seterusnya lah, iaitu kita nak panggil tetamu kita malam ini siapa agaknya. Hot seat kita ni berkongsi berkenaan dengan apa ni? Nak berkongsi berkenaan dengan kisah macam mana perjalanan bersama dengan Al-Quran. Itulah apa yang kita nak dengarkan. Ini perkongsian daripada pelajar-pelajar bimbingan Al-Muflisin. Maklum Habibah. Oh, maklum ke? Oh, hilang dah. Aduh. Tak pandai nak rekam dah. Ustazah, kita ni orang-orang senior ni memang tak pandai benda-benda gini. Dan tidak lah. Boleh insyaAllah. Maklum macam mana? Okey tu? Salah pegangnya Tak hilang. ada gambar, tidak. Sabar maklum, sabar Mak. maklum. Biasa maklum ni semua. Orang-orang senior kalau pegang pedang IT ni kan, salah pegang je dia hilang. Okay. Maklum, terror maklum. Panggil cucu buat. Okay, maklum malam ni insyaAllah saya akan jadi polis. Umur berapa pada pukul 12 ni, umur dah berapa. Lepas tu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nak panggil nama apa dan silakan dulu. Assalamualaikum semua. Ustazah. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. UAC 2002. Nama saya Siti Habibah Jamaluddin, dipanggil Maklum Habibah. Umur 66. Umur 66. Oh. Tahun depan 67. Tahun depan tu pukul 12. Kejap lagi lah. 9. Malah lagi sini. Okay, so maklum apa pengalaman manis dan juga pengalaman pahit maklum daripada sekolah rendah, sekolah menengah dan bekerja sampai sekarang lah. Silakan. Tanduknya manis. Semua buat ada kenangan. Mula-mula saya ni bukan inspirasi. Tapi kenangan buat diri saya dengan Al-Quran. Saya pernah mengaji dan baca Quran dengan tu guru. Masa sekolah lah. Ayah saya pentingkan Al-Quran. Tapi saya main-main. Saya main-main saja masa tu. Dan saya pernah berkatam dengan tu guru tu juga. Masa tu umur 13 tahun. Sekolah rendah saya mengaji. Tapi tak ambil pot lah. Tak ambil kisah. Saya main-main saja belajar Al-Quran sampai saya tak ambil tahu langsung pasal Al-Quran masa sekolah rendah. Dalam sekolah menengah lagi saya aliran Inggeris, sekolah Inggeris. Lagi saya tak ambil aliran Islam, saya ambil lukisan. Pasal tu saya tak tahu pasal ni. Hanya ambil tahu pasal agama, sejarah atau sikit-sikit lah kisah dalam Al-Quran ni. Saya tak ni lah. Tapi masa darjah 3 sampai sekolah rendah tu saya pergi mengaji, tapi satu yang boleh mengaji juga sampai habis khatam tu pasal saya kenal dengan ayah saya. Deratan Dia dapat tahu saya tak mengaji, saya tak pergi mengaji. Saya Penting. dia penting mengaji dia. Masa dia rendah mainnya banyak. Tapi dia masa dia sampai saya hanya baca Jahma je. Kadam. Baca alif bata sampai ke berduha. Lepas tu saya naik Quran tu yang kena dengan ayah saya tu pasal saya tak pergi, saya penting. Lepas kena 3 kali tu, kena lah banyak kali juga lah. Baru saya baca sampai saya khatam. Masa tu umur dah tingkatan 1 saya. Saya kiranya saya tak ambil tahu lah mengaji Quran ke, saya tak tahu apa jadi dalam Quran, hanya kita baca je. Dalam Quran tu, guru tu ngajak baca je. Panjang pendek, saya kenal huruf. Lepas tu baca, ikut tu guru baca je. Betul kedok saya pecat. Yang boleh, bila dah lepas sekolah, saya kahwin. Masa kahwin, masa tu yang sedih, yang paling sedih sekali lah masa tu.
masa anak saya jatuh sakit. Anak saya jatuh sakit, saya pergi acara setempat lah. Berubat dia sampai saya balik Perak, jumpa adik saya bawa pergi ke Darul Syifa tempat Arundin tu lah. Itu sekali lagi saya memerlukan baca ayat-ayat Al-Quran. Saya tak tahu tentu saya tak tahu nak baca Quran. Memerlukan tu sebab apa? Apa maksud Memerlukan anak saya sakit, pergi berubat, lepas pergi hospital pun tak ada ubat, lepas tu pergi berubat ke orang Melayu pun tak ada ubat, lepas tu adik saya bawa pergi Darul Syifa. Maksudnya di antara benda kelebihan Quran tu jadi pagar kita lah kan? InsyaAllah. Mungkin aku juga tu lah. Saya tak tahu nak kata apa. Saya tak tahu nak baca. Lepas tu macam kiranya anak saya tu memerlu macam kena baca ayat-ayat Quran jugalah. Tapi saya tak tahu macam mana dia nak baca. Saya tak tahu nak baca cara mana. Lepas tu hanya yang tahu yang boleh baca Al-Fatihah, surah Ayat Kursi, 3 kul dengan surah Yasin. Itu pun pandukan buku terjemahan. Baca buku terjemahan. Itu je lah baca tu. Lepas tu otak tu bagi satu ayat. Tapi ayat tu saya tak tahu. Ayat tu saya tak tahu nak baca, saya bagi ke anak saya. Nanti baiklah anak saya tu pandai baca jugalah. Saya bagi dia belajar ayat Quran. Sebenarnya saya tak belajar. Dia belajar. Dia baca lah, tanya dia tadi kemarin ni minta ayat tu, dia kata tak tahu ayat tu. Mana dah ayatnya dia baca tu. Tapi saya sekarang pun dia baca, saya angkat pun janji saya baca. Janji kena bagi tenangkan hati, kena baca ayat Quran juga. Macam mana pun. Sikit-sikit baca, bagi tenang balik lah. Kan. Lepas tu pasal semasa anak saya sakit tu, hari-hari dia baca ayat tu lah, tapi dengan pandukan buku terjemahan. Maksudnya dia tak sedar apa, dia tak tahu. Saya tengok dia pun macam lah, tak tahu lah nak buat macam mana. Hanya baca lah, hari-hari baca kat dia. Lepas tu tahun 2017 saya balik ke Perak. Lepas tu lah yang adik saya bawa tu. Oh, adik yang bawa masuk adik yang bawa. Adik yang bawa pergi Darul Syifa tu. Maknanya kenatam ni melalui adik lah. Yang menyutam pun adik juga. Tapi ni adik perempuan lah. Dia duduk di Perak lah. Dia duduk kali nama. Dia lah ajak saya balik. Tapi ajak Tam, dia kata kita mengaji satu juzuk. Saya pun sebenar lah. Orang kata dia tu nak belajar kan. Saya kata nak belajar tu. Lepas tu saya masuk. Lepas tu dia kata 1 minggu kita baca bawa update. Kena baca sendiri. Oh, ya Allah, mana nak baca ni? Kata, kecil kan kecil. Baca je dan pandukan dalam buku terjemahan je. Baca sikit-sikit boleh lah. Panjang pendek tak betul. Untuk perjelas lah lagi. Tapi dia kata tak apa. Mula-mula saya ingat ada guru nak ngajar. Saya pun okey lah nak masuk lah juga. Dia kata ngaji kan 1 minggu. Mungkin 1 minggu tu okey lah. Tapi dia kata kita baca sendiri. Baca sendiri nak buat macam mana. Tapi saya kenal lah juga boleh rapat lagi kan. Baca Quran tu. Kena pandukan Quran, pandukan pada buku terjemahan tu lah. Lepas tu saya masuk lah tu, banyak lah tu. Banyak grup lah juga dalam Tam tu dia masuk. Saya mulai kenal admin Zurin lah. Admin Zurin yang bagi masuk Tam 46. Lepas tu Alia baru ni. Lepas tu admin Jurimah. Masalah tu saya tinggal 1 Tam je, 46. Lepas tu masa saya pindah duduk sini, saya dapat tahu Tam ada buat tajwid santai tu.
Lepas tu dia buat dalam Facebook. Saya tak ada Facebook masa tu. Lepas tu dalam satu hari tu beritahu dekat anak saya beli curriculum untuk cara macam mana nak buat Facebook gini-gini, saya masuk lah. Maksudnya maksudnya macam ni Mak Long, dengan umur Mak Long ni orang kata telefon tu tohok kat tepi lah orang kata. Orang kata dengan umur Mak Long ni banyak je alasan. Boleh spotlight Mak Long. Banyak je alasan. Saya dah tua, saya tak pandai, ni teknologi, budak muda je. Semua mesti banyak alasan. Tapi kenapa Mak Long boleh ada perasaan kata aku nak belajar juga? Tak kira. Saya terasa macam saya kena belajar dulu. Pasal saya ingat masa anak dia sakit. Masa anak dia sakit, saya tak pandai baca. Macam mana nak bagi anak saya baik? Itu je yang saya boleh nak belajar dari Quran tu. Dia belajar tu, saya nak belajar lagi, saya ikutlah. Saya ikut sampai hari-hari saya ikut. Setiap hari Senin, hari Rabu saya ikut. Tapi tak lama lah Ustaz. Ustaz hilang. Saya tengah duk seronok belajar tu, kata hilang. Lepas tu beberapa kali saya telefon kat Rosani, tanya kat Rosani, mana pergi Ustaz menghilang. Lama jugalah Ustaz menghilang. Aduh. Kata macam mana dalam macam setahun lah. Ustaz tak ada tu, saya cari dalam Facebook juga lah mengaji Quran. Lepas tu ada sekali tu saya masuk Zoom Ustaz Ghaffar tu. Tapi tak boleh pergi juga. Saya nak Al-Murisin juga. Tapi mana Al-Murisin Ustaz tu hilang. Kata mana? Tadi kan saya pun tak ada. Yang bila-bila dia buka adalah, tapi yang saya dah belajar dengan Ustaz dah lah kan. Belangannya. Jadi tanya lagi. Last kali saya berdarus dengan Ustaz. Tu sudahlah kan, last kan. Tapi sebelum tu saya berdarus dengan kali dengan Rosani punya taman pun ada. 2 kali, 3 kali juga lah dengan Taman Rosani tu. Saya ikut tadarus dia. Last kali tadarus. Masa saya tahu hujung 18, hujung lepas Ustaz Raya tu. Lepas Raya tahun 19 tu, tahun 19 tu hilang terus lah. Lepas Raya tu hilang terus. Sampailah satu hari tu, saya telefon lagi kat Rosani, tanya dia lagi mana pergi Ustaz. Dia kata dia Ustaz ada hal. Ada hal bila lagi nak ada lagi, dia kata tak tahu. Kita tunggulah. Buka hari-hari saya buka page Al-Murisin. Pukul ada balik. Tadi santai. Tak ada juga lagi. Lama juga lah Ustaz. Aduh. Lepas tu dekat tahun dia. 2020. Tahun 2020 lah. Ustaz. Telefon lagi kat Ustaz Kak Rosani kata ada Alik. Tapi kena buka lah selalu. Dia rajin buka lah page. Memang dia buka apa? Hari-hari buka page. Page Al-Murisin. Quran tu. Nak tunggu ke seorang timbul. Bila nak timbul tak tahu Ustaz ni kata. Ustaz ni tak timbul. Dia ada. Tu dari bulan berapa? Ustaz masuk. Masa Ustaz udara di Sepang tu. Start punya awal. 6.37. Sampai ke ada di sebuah ayam semua ada. Masa tu. Mula lah saya awal-awal saya masuk. Masa tu dia beli awal-awal masuk tu.
Dan nak dapat balik benda tu kan senang. Nak balik belajar. Dalam kita ni baca Quran pun tak pandai. Tapi Ustaz ajak dalam taman saya pun sekarang ni pun ada juga ngajar. Tapi masa saya pergi belajar tu saya batas balik. Saya suruh dia ajak dari awal balik Iqra'. Saya baca Iqra' balik. Tapi bila kena KPKP ni tak boleh nak pergi. Sampai ke Iqra' 5 je saya baca. Tapi lepas raya tahun ni kan. Raya tahun ni masa boleh Ustaz dah lepas kat Sepang tu, belajar kat Sepang tu, saya kena tolong tak ada lah. Kira dah dapat balik ngaji. Tapi tak ada ngaji, saya teringin nak ngaji one to one dalam grup Al-Musi. Tapi nak bersuara dengan Ustaz tu tak kesampaian. Nak suruh Ustaz saya buat satu hari lagi tu ingat tak tahun 18 lah juga. Ustaz ada buat dengan Rosani. Baca Al-Fatihah. Video call. Dah ingat lagi masa tu Ustaz ada suruh saya tekan apa pun tak tahu lah tentang handphone tu. Kalau nak baca tekan tu. Tapi saya tak tahu nak tekan, saya diam je lah. Saya dengar Rosani baca je lah masa tu dengan Ustaz. Yang saya Facebook tu. Lepas tu masa raya tu sudah, lepas Ustaz ngajak lah kat Sepang tu, Ustaz nak balik ke Kelantan. Ustaz ada telefon saya. Apa pendapat nak buat Al-Musi tu. Tu yang saya cakap, saya nak baca depan tim Al-Musi lah kan. Bila Ustaz masa kata perubahan dari segi hidup tu, beza dia macam mana? Kalau berguru dengan hanya saya hidup tu hanya saya tenang je lah. Kalau tidak tu saya huru-hara lagi lah. Kiranya saya rekod ni masa dulu lah, sebelum saya kenal Quran ni, saya memang nakal lah juga kan. Kalau kata kalau boleh lompat tu lompat lagi lah. Lompat pagar lagi. Ada duduk betul sini lah lagi, tak baca Quran lagi masa tak tahu lah pernah jadi saya. Aduh. Kalau nak saya sakit tu tak tahu lah. Maksudnya turning point. Nak kena Quran balik tu walaupun saya pandai, saya boleh baca dengan dah sudah baca. Kalau orang tak saya kata saya kata tak boleh nak baca. Memang betul kata. Saya baca hanya boleh pandai baca dengan kata, tapi bila nak baca terus tak tahu. Dia kira tinggal. Tinggal lama. Dia macam nak tulis jari pun tak pandai. Sebab kata nak mengaji tu sebab anak sakit. Itu asbab pertama. Yang pertama macam tu lah pasal apa saya terpaksa kena baca juga. Macam mana kena baca juga ayat Quran tu, ayat Quran tu. Tak kira lah ayat apa, janji baca Quran. Lepas tu sekarang ni orang kata, dulu orang kata baca je. Tapi sekarang ni maklum rasa macam mana? Baca tapi rasa nak kena baca guru. Nak baca juga. Sebab apa? Nak guru sebab nak tahu macam mana baca Quran ni. Cara yang betul lah. Saya banding dengan saya duk baca dengan orang luar baca. Macam dalam televisyen ke tandingan. Tak sama yang saya baca. Lain lah. Saya nak macam mana dia baca, ada panjang pendek, ada kenal benda tu. Tu saya bila saya masa Ustaz tu buat demonstrasi kat Mudik Taman Mawar tu, saya tengok Ustaz duk stela. Ustaz kata kulit Quran.
Apa dia kulit ke kulit ni? Saya pun tak tahu. Kalau kata ustaz ni, ustaz ni dia kulit ke kulit. Saya tak tahu tu. Tu selok saya pun ikut juga selok. Dan bagi ustaz ni tak selok. Bila ada kelas wajah naik rezeki ni pun ustaz ada buat macam tu juga. Nama ustaz ada cerita satu saja. Oh macam ni punya. Itulah bodohnya aku ni dulu tinggal sangat kat Quran. Tak tahu apa benda. Bila dah belajar dalam ilmu kisi ni semua dapat tahu. Satu-satu dah kerja Al-Quran ni. Ayat yang kita baca pun ada guna juga. Alhamdulillah lah juga kalau kita baca ni. Masa saya sakit, saya duduk baca. Alhamdulillah. Yang saya sakit itu boleh lega, boleh jalan balik. Yang Mak Long Habibah sakit sendiri hari tu. Hanya sebelum subuh tu selalu saya bangun dia baca selalu baca lah. Ayat pun tak kira lah. Baca. Jadi kena baca. Dia lepas tu saya baca tu kira tak boleh nak tinggal lah. Macam mana pun kena baca juga. Jadi kiranya hati saya pun tak lama kacau sangat kalau kita baca selalu. Sakit pun dia kurang sikit. Alhamdulillah lah kalau dengan kiranya. Adalah syifa juga lah dalam ayat-ayat Quran ni. Kata lepas tu, saya nak tanya kat Mak Long pernah cerita dekat tim yang saya tahulah. Dia kata Mak Long ni dibantu oleh anak lah. Kata dari sudut bayaran kan. Anak tolong bayar. Kalau ikutkan maknanya Mak Long fikir inisiatif atau Mak Long tak ada tapi Mak Long fikir macam mana aku nak masuk juga. Macam mana boleh Mak Long terfikir macam ni? Dia fikir tu pasal Mak Long nak belajar. Nak juga belajar. Nak belajar. Nak belajar juga. Nak boleh baca dengan betul. Saya tak lancar baca. Baca tak betul. Panjang pendek nak sebut pun tak reti. Jadi maksudnya nak kat anak. Maksudnya yang saya nak faham dekat sini adalah Mak Long tak letak kalau ada masalah letak alasan. Betul? Itu Mak Long hanya nak betul-betul lancar Quran dan faham apa maksud ayat-ayat tu semua. Mak Long ada lah. Saya tak latih baca Rosani tu tak dilok dengan begitu kat Rosani saya hafal. Nak buat tanya senang lah Al-Fatihah lah. Pasal Al-Fatihah kan kita dah faham, dah faham, dah kenal dah semua nombor semua. Bila dah buat tu pergi balik. Siapa Mak Long? Saya nanti lancar hanya tahu apa maksud yang kita baca tu, kita tahu apa maksudnya. Itu je lah. InsyaAllah. Sebenarnya dia ada cara untuk hafal ni. Tak apa, insyaAllah saya akan minta doa dengan Allah biar Tuhan bagi idea dan ilham dekat saya dan tim Al-Mukhlisin. Saya akan buktikan umur Mak Long ni Mak Long boleh hafal. Saya akan buktikan insyaAllah. InsyaAllah saya akan buktikan. Sebabnya apa? Saya berani cakap macam ni sebab saya dah ada result orang umur 80 lebih. Saya pernah orang kata bukan pernah bimbing dia boleh hafal. Nak ceritanya tentang hafal Quran ni sangat mudah. Nak baca Quran mudah. Semua mudah sebab Tuhan janji. 4 kali Tuhan sebut walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. 4 kali Tuhan sebut. So saya akan pastikan apa yang Tuhan janji itu menjadi kenyataan. Saya akan pastikan Mak Long dapat hafal at least Mak Long dapat hafal surah Al-Mulk dan juga surah As-Sajdah insya-Allah. Nak baca nak pun sebutan tu. Saya kalau tak tahu tanya Ustazah Samina nak sebut tu berkali ulang. Kadang saya rakam tu
Saya rakam bacaan tu bagi Rosani dekat Ustazah Samina tu. Banyak kali juga nak baca last tu. InsyaAllah, insyaAllah. Lepas tu maklum the last apa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, apa tips atau nasihat yang maklum nak bagi dekat diri maklum sendiri dan juga orang yang lebih-lebih lagi macam saya lah, orang yang masih muda. Apa nasihat maklum tentang Quran ataupun nasihat maklum apa benda pegangan yang kita perlu ada dalam kita menuju saya umur saya baru 29, selepasnya umur 29, sekejap lagi 29. Nak ceritanya tentang kita belum lalui pengalaman lagi. Maklum dah melalui pengalaman 67 tahun. So pengalaman tu sangat tinggi. So apa nasihat, tips ataupun yang maklum nak sampaikan, dan saya akan pastikan ini adalah bukti sekiranya orang kata saya akan bagi video ni dekat siapa, dia yang akan jadi wasiat untuk maklum nanti, insya-Allah. Silakan maklum. Kepada semua khabar rakan semua, bacalah ayat Al-Quran ni, ada sifat dia. Saya ingin belajar sifat belajar Al-Quran ni. Kiranya dalam Al-Quran ni banyak dapat ilmu dalam Al-Quran, ilmu pun ada, ubat pun ada, macam-macam lah. Tak tahu nak cakap. Kiranya saya pun tak tahu, saya baca je. Bila saya dah baca, bila tahu diri saya ni, kira belajarlah, betul belajarlah dalam Al-Quran ni. Kiranya banyak ada apa nak cakap banyak benda yang banyak dalam banyak ilmu yang berfaedah. Tapi kita baca dia dalam bahasa Arab, kita tak tahu. Kalau kita kalau kita baca bumi cerita, baca buku cerita kan. Tapi dalam Al-Quran ni, kiranya kalau kita betul-betul baca dan faham, mungkin boleh jadi kita punya ubatlah hati kita, ubat hati kita yang boleh tenang, yang fikiran yang tenang. Itulah. Kalau yang Allah tu kalau boleh joinlah Al-Murisin, tahulah apa dia Al-Murisin dapat mengajar ilmu dari Al-Quran. Selain daripada belajar Quran di Al-Mukhlis ini, apa lagi yang maklum nampak Al-Mukhlisin buat apa? Apa lagi yang maklum nampak selain daripada orang kata kalau belajar Quran ni tajwid je lah. Tak ada. Itulah dia tak ada. Itu saya cakap. Joinlah Al-Mukhlis ini, dia dah ada satu perkara saja dalam Al-Quran ni, dia macam-macam ada. Tapi kita boleh belajar bukan tajwid saja, kita boleh belajar apa yang ada dalam Al-Quran. Tujuannya untuk apa? Untuk jadi kehidupan kita. Tujuan kita belajar banyak-banyak ilmu ni bukan sekadar tajwid, supaya kita dapat apply lah, kita dapat aplikasi, kita dapat praktik, kita dapat amalkan Al-Quran. Kalau kita sekadar belajar tajwid, tak ke mana. Bahkan belajar tajwid ni yang saya selalu sebut lah, belajar tajwid ini akan mengeraskan hati. Macam mana nak lembutkan balik hati adalah dengan cara kita belajar banyak lagi tentang ilmu-ilmu tajwid, ilmu-ilmu Quran. InsyaAllah. Dan last, saya doakan ini video ini adalah video bukan yang kali terakhir saya dengan maklum,
dan saya akan pastikan tahun 2021 InsyaAllah. Maklong, cara Maklong bercakap, ilmu Maklong, dan saya akan pastikan Maklong akan dapat buat video sama seperti Kak Roshani. Itu doa saya. Boleh hafal 1, 2, 3, 4. Dia dengan sangat simple. Dia dengan sifat Maklong yang nak tu, orang kata betul-betul nak, tak ada seperti orang lain, nak cakap mulut nak, tapi hati kata nak juga. Tapi kalau payah tak nak lah, tak macam tu. Tapi tindakan tu tak ada. Jadi Maklong ni bukan sekadar di mulut, di hati dan juga pada tindakan. Saya akan pastikan, dan tim saya akan janji pada diri saya akan pastikan Maklong dapat buat apa yang Maklong impikan dan boleh buat seperti Kak Roshani, insyaAllah. Okay, itu saja Maklong. Saya serahkan kepada Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Ustazah Fathiyah. Dan Ustazah Fathiyah boleh ulas sikit apa yang Ustazah Fathiyah dapat sendiri. Okey, silakan Ustazah Fathiyah. Terima kasih Ustaz. Sama. Terima kasih Maklong. Atas cerita yang Maklong kongsikan tadi. Bagi saya, secara ringkas lah apa yang dapat saya rumuskan daripada cerita Maklong tadi. Saya teringat ayat Kak Ni tadi. Ayat Kak Roshani dalam grup tadi. Yang bagi saya sangat menentap diri saya lah. Apa ayat Kak Ni tadi? Kak Ni kata, boleh Kak Ni, saya ambil ayat Kak Ni ni. Boleh. Apa Kak Ni sebut tadi? Kak Ni sebut dalam grup tadi, nak 1000 daya, tak nak 1000 dalih. Masya Allah. Saya rasa macam kena kat saya. Alhamdulillah Ustazah. Maksudnya, itulah apa yang boleh saya rumuskan. Betul. Kadang-kadang bila kita nak satu-satu benda tu, kita punya usaha tu Masya Allah. Memang sungguh-sungguh kita buat sebab kita kata kita nak. Tapi bila kita tak nak, maka itulah apa yang kita dapat. Sebenarnya kita, apa yang kita buat ini sebab kita nak. Kita yang nak. Kita yang pilih untuk nak. Maka kita dapat insya-Allah. Betul. Dan anda semua sebenarnya buat pilihan yang sangat baik lah. Maksudnya kita duduk dalam majlis ilmu, menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah berkati usaha kita ini, Allah pandang usaha kita ini insya-Allah. Dan saya nak tutup sesi pada malam ini. Terima kasih pada Maklong kongsi. Sama. Terima kasih pada Maklong. Terima kasih Ustaz Azul juga. Kita buat macam ginilah Ustazah. Biar genggam bara api biar sampai jadi arang lah. Belajarlah bersungguh-sungguh, insya-Allah. Masya Allah. Banyak sungguh kata-kata kan, kata-kata perumpamaan. So orang-orang muda dia jarang guna perumpamaan ni, Masya Allah. Saya orang tua, bukan orang muda. Tak ada, maksudnya saya nak kata kalau macam gitu orang jarang kita guna bahasa-bahasa lama ni kan. Tapi Masya Allah, sebenarnya bahasa-bahasa lama ni dia lagi sampai maksud dia. Jadi dia lagi sampai, lagi tepat. Terima kasih. Genggam bara api tadi. Sangat-sangat kita hargailah sebab sampai. Perumpamaan tu disampai pada orang yang mendengar lah. Kan?